واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung balik pengajian kita. Okey, pengajian kita pada kitab Madkhal Wusul fi Ilmi Usul. Madkhal Wusul fi Ilmi Usul. Ada tadi masuk lagi. Ya. Okey, muka surat apa kan? Kita sampai rasanya sampai khabar kot. Surat 29 Tengok dalam grup 29 Ijan. Okey, khabar Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah habis satu mursal sahabah kan, mursal. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang dekat balik, kita hadis mursal ini yang kita pakai untuk berhujah cumalah hadis mursal daripada Sa'id bin Musayyib. Okey. Sa'id bin Musayyib itu sahaja yang kita pakailah. Sebab apa? Dia walaupun dia mursal tabi'in, arti katanya ketika Sa'id bin Musayyib meriwayatkan hadis, dia akan gugurkan nama sahabat. Okay, dia kata qala an-nabi, akhbarana an-nabi, hadatsana an-nabi. Dia gugur nama sahabat terus. Tapi orang faham bahawa Sa'id merupakan anak menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So kebanyakan hadis yang diambil beliau daripada pak mentua dia ataupun daripada rakan-rakan ataupun qurana, iaitu saing-saing pak mentua dia, iaitu sahabat-sahabat yang lain. Okey. Itu setelah ditaftish ataupun diperiksa oleh para ulama hadis yang lain, mereka mendapati Sa'id ni kalau kata qala Nabi, maksudnya dia punya jalur dia adalah pak mentua dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh itu terus mereka mengambil hadis Sa'id. Ini mazhab Syafi'i je yang menganggap bahawa mursal daripada Sa'id Musayyib merupakan mursal yang boleh berhujah dengan dia, berhujah. Walaupun kita kata hadis mursal tu hadis yang dhaif kerana gugurnya nama sahabat, tapi bagi mazhab Syafi'i, Sa'id punya mursal diambil kira. Soal, ma huwa al-hadisu mu'an'an? Apakah hadis mu'an'an? Ma rawahu kullu wahidin min ruwatihi bilafzin an. Ialah apa yang diriwayatkan setiap daripada perawi dengan lafaz an. An. Okay, hadis mu'an'an ni apa riwayat dia? Apakah hukum dia? Adakah dhaif ke hasan ke? Tengok bawah tu. Ma hukmul mu'an'ani? Hukmuhu ka hukmil musnadi fayuhtajju bihi kama yuhtajju bil musnad lakin bisyurutil mu'tabarati indahum. Hukum dia macam hukum musnad. Berhujah dengannya sebagaimana dia berhujah dengan musnad yang bersambung sanad sampai Nabi SAW, tetapi dengan syarat yang telah pun diambil kira ataupun yang telah pun dimaklum. Di sisi indahum siapa? Di sisi ulama-ulama hadis dan di sisi ulama-ulama usul. Bila kita kata berhujah dengan hadis, itu ulama usul. Kalau menghukumkan hadis, itu ulama mustalah atau ulama hadis. Okay, bila kata berhujah, erti kata ulama itu membuat hujah dengan hadis itu, yakni mereka menggunakan hadis itu untuk berhujah. Nak tak nak mereka akan kena fahamlah kekuatan dia dan mereka faham akan maksud dengan hadis tersebut. Oleh yang demikian, bila kata yuhtajju bihi, dia berhujah dengan dia. Siapa yang berhujah? Ialah ulama-ulama usul, ulama-ulama usul fiqh atau usuli yang memahami akan maksud ataupun isyarat daripada hadis. Soal, mal farqu baina haddathani wa akhbarani wa ajazani 'inda usuliyin? Apakah beza di antara menceritakan kepada aku dan mengkhabarkan kepada aku dan menjazahkan kepada aku di sisi usuliyin? Kalau antum mengambil hadis, ini kalimah-kalimah yang biasa kita dengar, haddathana, akhbarana wa ajazana. Biasanya haddathana, akhbarana saja. Ajazana ni ada tapi dia agak jarang untuk dibacakan. Al-farqu bainahuma an akhbarana a'am li'annahu yuqal fima idza qara'a asy-syaikhu aw huwa yaqra'u 'ala syaihi. Ya, beza di antara akhbarana dan juga dengan haddathana. Akhbarana ini lebih umum li'annahu yuqal, kerana dia dikatakan pada apa yang jikalau syekh yang membaca
ataupun dia baca pada syekh. Itu dipanggil kaedah talaqi. Okey? Dalam ilmu hadis dia ada kaedah tahammul dan kaidatul ada. Cara kita ambil dan cara kita beri. Okey, macam Man, enta tu ngaji Quran, enta baca ke ustaz ajar? Start aja. Enta ajar dalam mimpi. Okey, kita biasa bila ustaz mengajar tu, ada cara ustaz tu kalau banyak masa dia akan baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun ikut. Itu paling cantik tu. Tu talaqi musyafahatan. Itu haddathana tu. Di mana syekh tu baca, kita dengar. Okey. Dia baca, kita ikut. Itu haddathana. Tapi bila akhbarana ini, dia imma dua. Sama ada kita baca, dia dengar. Ataupun dia baca, kita dengar. Kan? Bila kita baca, dia dengar. Ataupun dia baca, kita dengar. Itu merupakan dipanggil akhbarana. Okey. Kalau dia baca, kita dengar, itu betul lah akhbarana kan. Dia mengkhabarkan kepada kami. Tapi bila kita baca, dia dengar. Dia angguk je. Ini dia panggil dalam kaedah qiraatul hadis kan. Dipanggil kalau dalam ilmu hadis tu dipanggil qiraatan sajiyah. Okey. Maknanya baca tu nasar. Baca tu merupakan bacaan yang mendata. Itu kadang-kadang ada bila datang ulama hadis, dia akan buat satu majlis yang khasah baca Muwatta', baca Bukhari, tapi baca laju lah. Nabi SAW, okey. Yang ada mukri membaca, syekh mendengar. Kita pula datang dengar, kita dhabit dia punya baris kan. Jadi itu dipanggil majlis qiraatul hadis, simak al-hadis. Kalau antum tengok dalam buku-buku tabaqat, kita akan tengok ulama kita kata simak. Simak tu mendengar hadis. Mendengar itu, kalau syekh, orang itu yang mendengar itu, anak murid tu, dia nak menyampaikan kepada anak murid dia nanti, dia kata akhbarana. Dia tak boleh kata haddathana. Kenapa? Sebab saya, syekh tak baca, saya yang baca. Syekh tak baca, saya yang baca, ataupun kami mendengar mukri membaca. Mukri itu pembaca hadis. Syekh cuma angguk, syekh cuma syarah, syekh cuma menegur baris ataupun sebagainya, memberi ta'liqat, memberi komentar sahaja. So itu dipanggil akhbarana. Okey. Sebaliknya pula kalau haddathana, okey. Ana ulang balik biar antum semua dapat faham betul-betul lah. Kenapa ada beza di antara dua ni? Dua ni ada beza. Bila akhbarana dia lagi umum, sama ada kita baca dengan syekh. Syekh baca pada kita. Kalau kita nak sampaikan kepada orang bawah kita ataupun orang selepas kita, kita kena kata akhbarana. Kan? Kenapa? Itu umum. Sebab saya tak dengar pun syekh baca. Tapi saya baca pada syekh. Tapi syekh angguk lah kan. Syekh angguk. Okey. Itu kaedah talaki tu dipanggil kaedah tahammul lah. Kaedah tahammul. Syahana pun bila ana belajar kat Mesir, bila ana ambil sanad Quran dengan masyayikh, syekh tak baca depan ana baca depan dia angguk. Dia angguk. Maknanya bila dia angguk tu, kita kata akhbarana ataupun ajazana kan. Tapi bila haddathana, syekh tu yang baca. Tengok, dia kata apa? Wa haddathani akhassu li'annahu la yuqal illa idha qara'a asy-syaikh alaih. Haddathani ni lebih khusus, tidak akan kita gunakan melainkan kalau syekh tu yang baca pada kita. Oleh itu cuba antum tengok hadis-hadis Imam Bukhari. Haddathana. Maknanya Imam Bukhari dia mendengar. Okey. Baca, tengok hadis Imam Muslim. Haddathana hadha, haddathana Umar, haddathana Nafi' dan lah. Maknanya syekh dia ataupun dia punya rawi dia mendengar perkataan tu daripada rawi sebelum dia. Okey. Kuat ke? Itu daripada hadis. Itu yang paling kuat sekali sebab dia mendengar. Adapun kalau akhbarana, kita baca, dia angguk. Okey. Kuat tak? Kuat juga. Cuma tidak didengari lah. Okey. Wa amma ajazani, adapun dia mengijazahkan kepada aku, la yuqal, tidak dikatakan melainkan iza ajaza syaikhu min ghairi qira'atin minhuma. Syekh tu mengijazahkan dengan tanpa membaca. Sama ada syekh baca pun tak, dia baca pun tak. Ni macam mana ni? Ni macam ni lah. Okay. Ana pergi jumpa ulama'. Ana bawa kitab dia. Contoh ana jumpa apa? Contoh yang pernah ana jumpa
seorang muhaddis Misri, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Okay? Ana belajar dengan dia hadis, dia baca tu haddatsana. Dan Syekh tu pula mengarang sebuah buku akidah. Ana jumpa dengan dia, ana kata, Syekh ajazani. Syekh boleh tak jazahkan aku? Buku tu dia tak baca. Kalau dia ambil buku tu dia baca, itu dia panggil haddatsana. Tapi bila Syekh pegang buku tu, dia kata ajazakum, ujizukum, aku mengijazahkan kepada kalian. Dia tak baca, tak apa. Tu dia panggil ijazah. Ya, ijazah. Ni dan telefon pun tak apa. Okay, tiba-tiba kita jumpa sebuah kitab hadis, contohnya kitab hadis karangan Imam Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang. Kita pun nak ambil sanad, kita kontak dengan Syekh ataupun dengan anak murid yang ada di Indonesia. Syekh Kiai Taifur, banyak kiai-kiai yang belajar dengan Syekh Yasin Padang. Kita kontak Syekh tu, Syekh tolong ijazah saya buku ni. Buku apa? Buku macam buku lah. Taqriratus Saniyah, sebagai contoh buku mustalah hadis kan. Karangan Syekh Yasin Padang. Kita minta dia ijazah, dia pun ijazahkan. Aku ijazahkan hang ataupun aku ijazahkan kamu. So itu merupakan ijazah. Ijazah ni lebih umum. Ijazah ni ajaz, mengizinkan. Okey. Saya ada ijazah, jangan main. Ijazah apa? Ijazah sarjana muda. Okay, itu cerita lain lah. Okay, itu cerita lain. Tapi ijazah itu maknanya pengizinan sahaja. Agak simple lah. Kadang-kadang Syekh kasih tu barakah je. Okay, kita jumpa Syekh tu, Syekh, ijazah kami Syekh, ijazah kami apa ilmu yang ada. Aku mengijazahkan kepada kamu semua ilmu aku. Alhamdulillah, kita pun banggalah. Tadi saya dapat ijazah ke semua ilmu. Tanyalah ilmu apa kamu boleh ajar. Tak tahulah, saya ijazah aja. Itu ijazah tu izin saja, izin. Dan hari ini ijazah ini lebih kepada barakah, kan barakah. Jumpa Syekh, minta ijazah, minta tabarruk, minta barakat agar nama-nama kita bersambung dengan silsilah ulama sampai ke Nabi Muhammad SAW. Okay, tapi keilmuan itu terhidup ataupun ilmu itu akan mengalir dengan haddatsani, aku mengajar hang. Itu paling kuat tu. Okay, dan juga dengan akhbarani, aku mendengar ataupun aku membaca di hadapan Syekh. Tapi kalau ijazah tu, Syekh tu dia dah tua, tak apalah saya ijazah pada kamu semualah ilmu saya. Ijazah tu izin sahaja. Okay, izin sahaja. Kalau biasa pergi ke pondok-pondok atau pesantren ataupun kepada madrasah kat Arab, dia bila Syekh tu ajar, bila hari terakhir, hari dengan hari wida' kan, hari wida' kita hari convocation lah. So, convocation kita tu ialah ijazah sebenarnya kan. Kita punya konvo tu ialah ijazah. Kalau dahulu ulama Islam bila hari terakhir pelajar itu nak balik kampung ataupun nak habis pengajian, dikumpulkan, dia akan buat bacaan Al-Quran dan maulid Nabi, dan semua ulama dekat sekolah tu akan berkumpul dan mengijazahkan. Hari ini diwakili dengan event convocation, diberi slip ataupun diberikan scroll. Sama lah tu. Cuma dulu setiap Syekh akan buat ucapan, aku ijazahkan kepada kalian semua ilmu aku. Pakailah dengan baik, sampaikan dengan baik. Okay, itu ijazah. Izin lah, izin. Okay, ajaz tu merupakan mujiz, mengizinkan. Khalas, habis kita punya babul khabar. Sikit kita masuk babul qiyas. Ma huwa al-qiyas? Okay, apakah qiyas? Huwa raddul far'i ila al-usul ila al-asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi ka qiyasil aruzzi 'ala al-burri fil riba bi jami'it tu'mi. Apakah kias? Kias ni kalau miqyas ukuran. Kias ni analogi, perbandingan. Okay? Bukan perbandingan arti kata compare, tidak. Tapi dia menyamakan. Apakah kias dari segi istilah dia? Raddul far'i ilal asli. Kita mengembalikan furu'. Furu' ni dalam bahasa lain, dia panggil al-jadid. Okay? Benda yang baru. Ilal asli kepada benda yang lama. Arti kata mengembalikan raddu tu apa maksud dia? Raddu tu kita menyamakan. Kita menyamakan benda baru kepada benda yang lama. Kenapa pula awak samakan benda ni? Bi'illatin dengan sebab illah, dengan satu sebab. Kenapa pula? Apa sebab dia? Tajma'uhuma. Sebab itu, illah itu menghubungkan kedua-duanya. Kedua-dua apa? Far'u wal aslu.
yang lama dengan yang baru. Yang lama tak sama dengan yang baru, tapi ada satu benda, satu sebab yang nampaknya kedua-dua ada persamaan. Kereta Mercedes dengan kereta Proton, apa kesamaan dia? Kereta, okay. Kereta ada tayar, okay. Itu kesamaan dia. Itu illah, okay. Illah dia. Kereta dengan motor apa sama dia? Ada tayar dan bergerak ke depan dan juga ke belakang. Okay. Itu dia panggil illah. Illah tu satu benda yang menyamakan kedua-dua far' wal asli ataupun yang baharu dengan yang lama. Jadi bila menggabungkan illah itu, apa akan jadi dia? Dia akan jadi hukum yang sama. Oleh kerana illah itu sama, hukumnya pun sama. Okey. Seperti mana? Seperti kita mengkiaskan, menyamakan aruz nasi dan juga dengan bur ataupun bali. Okey. Bali. Okey, bali fir riba, gandum, gandum. Dalam riba. Kenapa pula kamu samakan, sedangkan dalam hadis Nabi tak kata pun aruz nasi. Nabi kata az-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah wal-bur bil-bur wal-sya'ir bil-sya'ir. Kan sampai habis lah. Nabi tak kata pun aruz, tapi aruz tu disamakan dengan bur dalam bab riba. Kerana illah apa? Illah dia ta'am. Apa dia? Makanan. Okay, oleh itu riba juga berlaku kepada aruz ataupun nasi. Ataupun beras. Kenapa? Sebab illah dia yang menyamakan dia dengan bur ialah ta'am. Apa ta'am? Makanan. Oleh sebabkan illah tu sama, illah yang ada pada bur itu ada pada aruz, hukumnya pun sama. Apa dia? Kalau apa yang berlaku riba pada bur, juga akan berlaku riba pada aruz. Okay. So kalau bur ni ditukar dengan bur, kena sama timbangan dan tak boleh bertangguh. Kalau tak sama timbangan, bertangguh akan menyebabkan riba nasi'ah ataupun riba uliyad. Okay, itu dia. Jadi juga kalaulah bur boleh jadi riba uliyad. Okay. Kenapa yad pula? Kerana tidak ada persamaan. Riba ul nasi'ah kerana ada pertangguhan. Juga akan berlaku kepada aruz. Aruz ni apa? Nasi. Beras. Okay, jadi beras juga barang ribawi. Kalau kita menggunakan beras, okay, guna beras makan tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Riba ni berlaku kalau kita buat muawadah, transaksi ataupun pertukaran. Kalau kita tukar beras dengan beras, kita tidak ikut timbangan yang sama dan tidak mengikut dan tidak memberikan langsung ataupun lani secara direct on the spot, dia akan menjadi riba. Kenapa pula? Kerana kita ambil hadis yang cerita tentang bur. Hadis tentang bur, aruz tidak ada, beras tidak ada. Kita kata ada, kita kiaskan beras dengan bur. Apa sebab kamu kiaskan? Kerana bur dan aruz memiliki satu kesamaan. Apa dia? Makanan ruji, makanan asasi. Okey? Jadi itu dia panggil kias lah. Kalau dalam buku lain nak mudah faham, dikiaskan dadah dengan arak. Apa pula? Apa samanya? Dadah tu kan keras, dadah tu kan serbuk. Arak kan tercair. Arak kan cair. So tak sama kan? Ya, tapi arak memabukkan, dadah memabukkan. Ada illah sukran. Illah ada iskar memabukkan. Oleh itu, bila haramnya arak, haram dadah. Bila haramnya sikit arak, juga haram sikitnya dadah. Kenapa pula? Sebab kita menyamakan illah kedua-dua benda itu. Apa kesamaan dia? Illah dia memabukkan. Oleh demikian, sebarang perkara memabukkan, syabu, ekstasi dan lain-lain, apa yang orang makan, air ketum. Tapi ketum ni khilaf ulama'. Kena study lah. Siapa-siapa yang mengaji study lah ketum ni. Minumlah sikit rasa tak mabuk pun kan. Ketum ni dia agak subjektif lah. Sebab Ana jumpa beberapa geng-geng kawan Ana yang minum ketum. Dan dia tak jahat, orang baik, orang kampung. Dia kata power ketum ni boleh buat menebah semak, boleh mancing, boleh pergi bendang. Jadi benda tu subjektif jugalah kan. Oleh tu ada persatuan memperjuangkan halalnya ketum. Ada persatuan tu, ada NGO.
memperjuangkan ketum, wallahu alam. Bahkan ada yang memperjuangkan ganja. Okay? Ganja ni kita nampak jahat lah kan, tapi ada orang dah ambil ganja ni untuk tenaga. Okay, so benda tu agak subjektif lah. Okay. Itu serahkan pada yang pakar lah kan. Okay. Jadi benda-benda, tapi kalau ekstasi, syabu, apa benda dadah tu confirm lah. Itu illah dia, illah mabuk kan tu. Oleh itu hukumnya adalah haram walaupun dia bukan cecair. Walaupun dia kan cecair kan najis. Najis dalam mazhab Syafi'i mesti cecair. Melainkan najis yang aini, contohnya macam binatang khinzir ataupun anjing. Selain tu najis adalah dia panggil sailan ataupun suyulah, sail. Okay, oleh tu najis cicak, najis haiwan kalau dia dah keras kan, dia tak jadi najis, jadi najis hukmi. Okay, ialah kalau kita ambil dan masuk poket memang batal semayang lah. Tapi kalau najis tu keras, kita usik dia, kita kesat, tangan kita tak menajis. Dia tak najis sebab apa? Dia kuat, dia kering. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, najis itu mesti sailun ataupun mengalir ataupun cecair. Alright. Tapi dadah pun bukan cecair, dadah serbuk. Okey, ekstasi itu kan pil. Tapi ada illah yang sama dengan arak, apa dia? Dia memabukkan. Oleh itu hukumnya sama dengan arak. Banyak haram, sikit pun haram walaupun dia kata tak mabuk. Sebab dah menjadi kebiasaan mengambil ekstasi. Okay, nanti kita sambunglah ilakam yang qasimu al-qiyas. Wabillahi taufiq. Saya nak tanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay, apa tu? Saya ada 3. Soalan pertama, adakah boleh pengijazahan tu berlaku tanpa diajarkan sesuatu macam doktor cerita tadi, doktor minta ijazah hadis pada seorang ulama, kemudian ulama tu ada tulis kitab akidah, lepas tu doktor pun minta ijazah untuk kitab akidah tu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah ijazah ini penting dalam adab menuntut ilmu sebagai seorang pelajar? Betul, lagi. Kemudian yang ketiga, kalau saya ada belajar maqasid syariah, kalau Imam Hanafi, dia ada guna satu kaedah yang mana dalil umum tapi dia ada kontradiksi dengan huruf yang semasa kot, huruf yang hadis. Okey. Tapi jumhur ulama tak setuju. Tapi kiranya adakah jumhur ulama tu dia menggunakan pendekatan qiyas untuk mengeluarkan hukum yang sama dengan pendekatan untuk mengeluarkan hukum yang sama dengan Imam Hanafi tadi. Adakah boleh macam tu, doktor? Okay, tak apa. Anda ambil satu nombor 2 dulu. Satu kedua, bolehkah ulama itu mengijazahkan ilmu dia kepada anak murid dia tanpa dia mengajarkan? Ijazah boleh. Ijazah tidak ada masalah, kan? Tapi macam biasalah, ijazah tak mesti beri ilmu. Saya ada ijazah ke semua ilmu di alam ini. Geografi, sains dan juga ilmu astronomi contoh lah. Cuba hang ajar sikit. Tak boleh, tak reti. Tak reti juga. Tak reti juga. Jadi ijazah tu, sebab tu ijazah itu, dia kalau dalam bahasa dulu, orang alim, dia dah banyak ilmu, dia minta ijazah ulama lain, orang ijazahkan. Sebab apa? Yang mengijazahkan dia tahu, orang ni ada ilmu. Tapi kalau hari ni, kita dah tak tahu tang guru mana kita datang, kita minta ijazah, tuan guru tengok. Tapi tuan guru beri jugalah. Ijazah tu kan barakah, kan? Tapi dia beri, kalau tuan guru yang paling alim di alam ni pun, ijazahkan orang yang tak reti di alam ni pun, tak ada apa juga, kan? Tak apalah, jangan risau. Saya ijazahkan kamu dengan semua ilmu yang saya ada. Hadis, fiqh, tasawuf, semua saya beri. Yang dengar tu, kerja 5 pun tak lepas, kan? Jadi, tak ada apa jugalah. Setakat dia dapat nama lah. Saya pernah jumpa syekh ni, dia ijazah saya. Tapi dari segi ilmu, la syait, la qimah, tak ada nilai pun. Okay, tapi dahulu ni itu merupakan budaya ulama di antara ulama. Dia dah ulama dah. Cuma dia tak dapat ijazah syekh yang anak, contoh yang kata-kata A ni ulama dah. Cuma dia belajar dekat Indonesia. Dia tak jumpa ulama Mekah. Bila pergi ke Mekah, dia minta ijazah kawan-kawan kat Mekah sebab dia tak jumpa syekh-syekh kat Mekah. Orang faham dia ilmu, ada ilmu, orang pun ijazahkan dia untuk mengambil keberkatan lah.
Okay, itu okey lah. Tapi kalau dia punya ilmu zero, berilah ijazah tu, tulislah setebal Quran pun, dia takkan ada ilmu juga. Okay, jadi itu dia panggil budaya orang dulu lah. Dia dah alim dah, tuan guru pondok. Macam kita tengok tuan-tuan guru pondok, walaupun dia belajar kat Patani sahaja, tapi bila dia nak takharruj, dia nak buka pondok, dia mesti pergi Mekah. Dia pergi Mekah duduk 2-3 bulan, belajar kejap, dia ambil ijazah. Dia bukan belajar lama pun. Sebab apa? Sebab dah ada ilmu lama dah. Nak dapat ijazah agar bersambung dengan ulama di Mekah. Okay. Tapi kalau tak ada ilmu, tak kisahlah. Dia jumpa ulama Timur Barat daripada Amerika sampai ke New Zealand pun takkan jadi apa. Okay. Okay. Kedua, adakah tradisi yang bagus? Tradisi itu bagus. Bagus. Bagi kita ambil berkat lah. Jadi antum belajar, jumpa ulama ni minta ijazah. Barakah kata tak, tabarruk sahaja. Ada ulama yang dia agak berkeras. Contohnya, hari ni kalau antum dengan nama Syekh Al-Awamah. Syekh namanya Awamah. Orang Suria duduk dekat Madinah. Wallahualam dengan anak bawa ke Malaysia. Wallahualam. Syekh Awamah ni agak strict. Dia alim hadis. Dia agak strict. Dia kata tak boleh. Kalau tak belajar, tak ada ijazah. Itu dia punya cara lah. Tapi biasa orang Asia ni dia minta lah nak berkat. Kami nak balik Malaysia jauh ni. Nak main balik jauh kan. Minta lah berkat datang. Minta ijazah. Adakah wajib? Tak wajib lah kan. Yang penting ilmu tu. Tapi lebih bagus kalau kita ada dapat keberkatan lah. Seolah-olah itu merupakan satu pemberian. Even antum belajar Quran pun mungkin tak ada ijazah. Tapi kita tahu ustaz kita belajar sebelum dia. Orang sebelum belajar orang sebelum dia dan sampai ke Nabi SAW. Walaupun tak ada perkataan ijazah, mengajar tu sendiri pun merupakan satu ijazah yang besar. Nombor 3, soalan nombor 3 tu dia Man kau tolong tulis sikit Man. Dia punya cerita tu macam sangatlah anda tak boleh tangkap. Nanti hantar cerita balik ya. Okey, anda takut lewat sikit. Okey. Dia man tulis anak-anak pun nak faham juga benda tu. Okey, ada manfaat kita boleh share kan. Okey, itu saja untuk malam ni. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.